Okay, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Nathan. Kembali lagi dengan Real Seram YouTube channel. Selamat petang, selamat malam, selamat siang untuk anda. Terus bersama Nathan untuk konten yang terus seram, terus menyeramkan anda. Tapi apapun, tolonglah guys, like, share, subscribe dan juga memberi komen-komen yang cukup bermakna untuk Nathan. Kerana bantuan anda, support anda akan mengekalkan Nathan di Real Seram YouTube channel untuk berkongsi keseraman ini. Tengok montaj guys. Okay guys, cerita yang seterusnya ini adalah sebuah cerita yang dihantar oleh, Atan kategorikanlah sahabat lah ya, walaupun Atan tak mengenali beliau dan beliau pun tak mengenali Atan, tapi bila dah hantar cerita kepada Atan tu kan, kita dikira bersahabat lah ya, kepada penghantar berita ini. Dan nanti bila Atan sebut macam ni kan dalam konten tu, nanti kan you kata bila pula aku jadi kawan dia kan, aku hantar cerita je. Atan isytiharkanlah kita ni bersahabat kan. Cerita kali ini ia agak menarik tapi seramnya double berbanding cerita Atan sebelum ini. Sebab mengikut maklumat penghantar, cerita ini diceritakan oleh arwah bapanya kepada beliau. Dan arwah bapanya pun kata cerita ini berlaku pada zaman dahulu. Dia tak tahulah sama ada cerita ini dialami oleh arwah bapanya sendiri ataupun arwah bapanya pun berkongsi cerita-cerita daripada rakan-rakannya. Tapi dia kata dia tetap simpan cerita ini dan berkongsi dengan Atan untuk Atan ceritakan, sebab dia kata bila kita tengok cerita Nang Nak, kepada semua peminat genre seram, filem seram, memang dia akan tahu Nang Nak adalah sebuah filem Thailand seram yang memang cukup menakutkan guys. Dia kata lebih kurang sama dengan cerita tu, tapi ini versi Nang Nak Kedah. Okey, cerita ini bermula guys, bila arwah bapanya bercerita tentang seorang orang zaman dahulu yang bernama Pak Meh, atau tak silapnya nama penuhnya arwah Ismail bin Omar, yang juga telah pun meninggal dunia lah guys. Sebabnya ini cerita lama. Dia kata arwah bapanya pun dah lama meninggal kan. Jadi dia bila tengok channel Atan ni, dia terpanggil lah untuk berkongsi cerita ini. Dan cerita ni dikatakan bapanya kata berlakulah pada umur bapanya itu baru-baru menjadi polis dulu di zaman tahun 50-60an dah. Lama dah ceritanya guys. Atan pun tak ada lagi masa ni. Jadi Atan tak tahulah kebenarannya sejauh mana, tetapi ianya adalah cerita yang diceritakan oleh penghantar cerita ini tentang sebuah cerita seram yang diceritakan oleh arwah bapanya dulu. Dan Atan percaya cerita ini rasanya adalah salah satu koleksi kisah seram benar untuk kita semua. Jadi semasa bertugas sebagai polis dulu, dia kata Pak Meh ni menjalankanlah tugas sebagai seorang polis lah, yang mempunyai kuasa untuk menangkap, menyiasat dan juga mencari pesalah-pesalah di mana-mana sajalah yang melakukan jenayah. Jadi alih ini terjumpa dengan satu kisah yang cukup misteri pada masa itu di Kedah. Mengikut penceritaan yang diberikan kepada Atan, dia kata Pak Meh ini mengikut tukang cerita ini, dia kata benda ni, kejadian ini berlaku di daerah Kulim lah. Daerah Kulim, Kedah lah salah satu daerah yang ada di negeri Kedah. Jadinya dia kata ceritanya bermula bila Pak Meh ini berhadapan dengan situasi keluarga Pak Mat. Keluarga Pak Mat di mana bila berlaku kematian ke atas anak-anak Pak Mat ini,
Pak Mat ini akan biasalah pergi lapor kepada polis. Cumanya Pak Mat ini tak boleh menceritakan dengan detail kenapa anaknya meninggal dunia. Sebabnya kalau diikutkan kepada penceritaan arwah bapanya, dia kata setiap tahun seorang anak Pak Mat ini akan meninggal. Jadi guys, seram jugalah. Tapi Pak Mat ni dia macam tak boleh cerita dengan detail, tak boleh cerita dengan macam secara terperinci kenapa anaknya meninggal. Dan pada kematian anaknya yang ketiga, mayat anaknya dilihat oleh polis ada kesan seperti gigitan di bahagian leher ni guys. Bahagian leher ni. Jadinya Meh ni, Pak Meh ni, apa tadi, Ismail bin Omar yang nama sebenarnya kan. Pak Meh ni biasalah polis kan, dia takkanlah menerima sesuatu berita itu hanya melalui penceritaan atau melalui report seseorang saja. Mereka akan melakukan siasatan, betul tak? Jadinya Pak Meh ni dia cubalah pada satu hari itu pergi ke rumah Pak Mat. Jadi guys, bila Pak Meh ni pergi ke rumah Pak Mat kan, dia melihat persekitaran rumah Pak Mat ni agak jauh daripada rumah orang ramai dan persekitarannya agak wahara lah. Wahara guys, dia kata agak tak terurus dengan rumput yang panjang, rumahnya dah macam berlumut, kotor, dengan bersepahnya. Jadi Pak Meh ni pun tanyalah kepada Pak Mat tentang kematian anak ni lah tu, kenapa boleh meninggal, kat mana meninggal kan. Jadi Pak Mat ni memang memberi kerjasama yang baik. Dia kata cumanya satu yang agak memelikkan lah, mengikut kata pencerita ni, bapak dia kata Pak Meh ni dia jadi macam pelik. Sebabnya bila setiap kali dia tanya Pak Mat ni mana isterinya, dia kata ada kat dalam. Ada kat dalam. Jadi bila Pak Meh ni kata cuba panggil isteri, jadi bila panggil tak keluar, bila panggil tak keluar, jadi pelik lah kan. Jadi dia kata mungkinlah sibuk lah tu, dia kata. Jadi Pak Meh ni pun dia minta dirilah untuk balik. Bila dia minta diri untuk balik, okeylah, selesailah penyiasatannya pada hari itu. Tetapi bila di balai, Pak Meh ni macam terfikir sesuatu yang agak tidak logik di rumah Pak. Dengan rumah yang begitu bersepkan, bila Pak Mat datang pun buat laporan dekat balai kematian anak pun tak ada isteri dibawa bersama. Bila pergi ke rumah pun, bila panggil isteri pun tak keluar. Jadi Pak Meh ni, orang zaman dulu kan, dia kepercayaannya kepada bomoh dan sebagainya kan kuat kan. Jadi Pak Meh ni terfikir untuk memanggil ustaz ataupun orang-orang yang tahu tentang alam-alam gaib ataupun alam-alam yang paranormal ni, yang tidak normal sebiasa kita ni, untuk pergi meninjau keadaan di rumah. Jadi bila mereka ini pergi sekali lagi ke rumah Pak Mat, sama macam biasa, tidak muncul isteri Pak Mat, walaupun mereka ini kata nak cuba bertanya juga pasal kematian anaknya ini kepada Pak Mat. Jadinya jadi dalam masa yang sama, dukun ataupun apa tak nak panggil ni, dukun lah ya, senanglah Atan sebut dukun lah, walaupun dia bukan dukun, dia ustaz dia, sebabkan Atan dia sebut dalam tu pengamal perubatan, orang yang tahu tentang alam gaib. Dia cerita dalam email, tapi panjang lah pula Atan nak cakap kan. Atan tukar kepada dukun ni boleh ya, kepada pengirim ni. Jadi dukun ini telah merasakan sesuatu yang mistik ada di rumah Pak Mat. Jadi sebelum balik, tanpa pengetahuan Pak Mat, dukun ini dia letaklah daun limau purut dan juga beberapa biji telur ayam di bawah rumah Pak Mat. Jadi mereka tidak terus pulang, Pak Meh dan juga dukun. Mereka bersembunyi di satu tempat dan mereka tengok sehingga pada malam itu apa yang akan berlaku dengan telur dan juga daun limau purut yang diletak. Bila malam menjelang,
Mereka ini melihat Pak Meh dan dukun ini melihat ada satu tangan yang sangat panjang mengambil telur dan juga apa yang diletakkan di rumah Pak Mat tadi lah guys. Jadi selepas melihat benda itu, dukun ini ceritalah. Dukun ini cerita kepada Pak Meh. Dia kata dia akan jampi satu sudu dan dia akan ke rumah Pak Mat lagi besok, dan Pak Mat akan diberi kesedaran melalui sudu ini. Apa yang dia nak buat dengan sudu tu guys? Inilah cerita tentang sudu tu. Bila dia pergi esok, okey, mereka berdua ni pergi konon-konon bertanyakan lagi Pak Mat tentang kematian anaknya dan membalinglah sudu itu di jauh sikit di hadapan ramai. Jadi sebab sudu itu sebenarnya telah dibaca dengan ayat-ayat dan disaluti juga dengan kuning telur ke apa kan. Dia melihat tangan yang panjang lagi sekali menjangkau sudu tersebut dan dengan sepantas kilat cahaya keluar memberikan kesedaran kepada Pak Mat bahawa isterinya itu adalah iblis guys. Itu bukan manusia. Pak Mat juga terkejut sebab melihat perkara tersebut. Jadi dengan pengubatan tersebut, Pak Mat ini sedar bahawa rupa-rupanya isterinya telah meninggal 3 tahun yang lepas. Bukan 3 tahun yang lepas sekarang lah guys, 3 tahun yang lepas pada zaman 60-an tersebut. Dia pun tidak sedar isterinya telah bertukar kepada iblis dan membunuh anak-anak mereka seramai 3 orang 3 tahun berturut. Kalaulah anak Pak Mat tidak mati, misteri ini tidak dapat dirungkai. Itu saja guys daripada Atan. Seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa memberikan komen-komen untuk membantu Atan terus menceritakan cerita seram untuk anda. Jumpa lagi guys. Bye-bye.